bercerita pasal baby blues. Okey, sama dengan Kak Ijah hari ni Mal ataupun Shell Maha. Yap. Salah seorang pengguna kip dara yang ada masalah baby blues. Kan Maha kan? Ada masalah baby blues. Boleh Maha kenalkan diri sikit. Kan? Hai. Mal daripada Klang. Salah satu. She's been acting real strange. Cerita pasal baby blues. Okey, sama dengan Kak Ijah hari ni Mal ataupun Shell Maha. Yap. Salah seorang pengguna kip dara yang ada masalah baby blues. Kan Maha kan? Ada masalah baby blues. Boleh Maha kenalkan diri sikit. Kan? Hai. Mal daripada Klang. Salah satu pengguna kip dara. Sekarang dia jadi akak punya ejen pun kan? Ya, sebab jadi, minat sangat. Minat sangat ya? Minat sangat. Sebab, okey, Ma'a mula-mula guna produk akak daripada bila? Masa anak berpantang anak kedua, start. Okey, berpantang anak kedua. Masa pantang anak kedua tu cari-cari produk, siap buat research. Setiap brand buat research kan. Lepas tu tak memenuhi sebab nak untuk dalaman, luaran, kalau boleh nak traditional punya ni, sebab kita percaya traditional punya akar-akar kayu dia lebih berkesan. Sebab mak semua pun macam tu, nenek semua pun pakai macam tu. Diorang selalu cakap ambil yang traditional punya, jangan ambil yang pil-pil, kesan dia sekejap. So orang cakap masa jumpa akak punya tu page dekat feed tu, direct kau masuk terus tengok masa tu pun tengok juga, kita tak terus ambil kan. Kita tengok apa dia punya bahan ni, minta pendapat daripada kakak, macam bagus kan sebab dia pakai akar-akar kayu semua. So daun-daun ni macam best, mandi-mandi ni tengok macam memang best lah. So after tu kita terus order sebab masa tu pun baru 7 bulan kan. So order dengan akak dah pakai tu memang terbaik. Okey Ma'al. Jadi kenapa sebenarnya Ma'al kata Ma'al cari akar kayu kan? Ni antara penggunanya. Ma'al cari akar kayu, rasa nak cari yang tradisional kan? Ma'al ada pengalaman sebelum pakai kek dara. Apa pengalaman Ma'al? Nak tanya pasal pengalaman. Banyak experience. Masa nak first bentan. Lepas tu salah makan, serang sejuk, tumpah darah pun ada, rahim terkeluar. Terkeluar rahim ya? Rahim terkeluar. Masa tu mungkin badan jenis lemah. Masa anak pertama tu. Tak sedar sebenarnya hari tu hari ke-13 lah Kak. Hari ke-13 berpantang kat rumah. Masa tu makan malam. Anak buah tu kecil, setahun lebih baru. Berat dia pun dalam 7-8 kg je. Dia nak minta duduk atas kerusi. So macam cakap, tak ada orang boleh angkat sebab dia merengek dengan mas orang kan. Okey lah, angkatlah dia. Angkat naik. Lepas tu macam biasalah dah angkat naik tu duduk-duduk. Tapi masa pukul 2, pukul 4 tu perasan juga ada benda mengalir macam membuak-buak. Dia cakap apa hal ni? Tapi masih buat bodoh lagi, tidur kan. Sebab penat kan. Kita penat. Bila darah keluar memang kita akan rasa penat. Kita kena penat. Tahu. So masa pukul 7 tu, masa 7 bangun lah. Sebab kakak Ipah dah bagi bangun. Dia cakap bangun lah mandi. Dia cakap ya Allah, penuh satu tilam tu. Penuh dengan darah. Cakap ya Allah, apa sal ni? Cakap dengan dia, cakap kakak Ipah, Dian cakap apa hal aku banyak sangat darah ni. So diorang tolonglah papa mau pergi toilet. Masa pergi toilet tu, buka semua tu fat tu, masa ada nampak benda terjojol dekat luar. Cerita pun macam kadang-kadang bagi orang kan, orang tak percaya kalau tak pernah kena. Dengar ya, ni tapi, pengakuan sendiri mak dia punya rahim terkeluar sebab angkat barang 7 kilo je ya. 7-8 kilo angkat naik atas kerusi saja. Tak adalah yang orang cakap saya angkat dia papa macam ni. Angkat dia naik atas kerusi tu sudah. Lepas tu tapi memang jenis badan lemah. Masa dalam pantamu kemucak je semua. So dah lah tak makan apa-apa, just minum Majakani apa semua ubat-ubat yang ni kan pil-pil tu. Lepas tu sebab tu dah tak percaya dengan pil semua sebab macam tak ada kesan. Macam
Jadi lepas tumpah darah tu, masa siapa tu- dengan kita kalau yang nak komen tu minta tolong komen sebelum Mak teruskan, sebelum Mak teruskan cerita ya. Minta tolong share juga sebab ni memang cerita pengakuan ikhlas daripada Mak ni. Pasal pertama dia tumpah darah, kedua dia terkeluar rahim dia rahim ya. tu terkeluar. Lepas tu macam mana? Nampak benda? Nampak dia Ma punya rahim sebab Ma memang rajin bertungku. Ma ada serajim tu. So dia punya tu dah kecut. Dia dah Dia kecut. betul-betul kecut lah pula. Dia warna pink. Dia dengan keturunan darah tu warna pink. Dia macam getar tau Kak. Masa dia keluar tu saya tengok apa ni warna pink kan. Lepas tu dia lepeh sangat. Dia lepeh dah kecil-kecil je macam ni cik dia. Lepas tu tarik. Tak boleh tarik. Lepas tu macam masa Ma tarik tu masa ngilu. Lepas tu terus masukkan balik ke dalam. Sebab kita ni boleh berfikir sendiri kan. Masukkan balik. Lepas tu fikir apa ni ya Allah, aku punya rahim ke. Lepas tu kakak ipar memang tak kunci pintu sebab Ma dah keluarkan tu panggil dia. Lepas tu terus pitam sekejap. Pitam sampai pitam ya bila ada masalah. Masalah macam ni bila ada rahim terkeluar dia punya sakit ke? Sakit. Sebab kita punya badan tu rasa lemah. Lemah sangat, darah banyak keluar, memang Lepas kita boleh pitam. Kita menggigil rasa macam nyawa di hujung tanduk. Menggigil sangat ya? Menggigil, rasa macam aku dah nak mati ke? Ya Allah, aku dah nak mati. Tapi Ma punya ni, sebab Ma orang Sabah tau. Ma ada bidan. Dia Ma ada bidang kampung. So dalam kawasan Ma memang ada satu bidang kampung yang jaga kita orang specialist. Okey, masa tu terus baring, darah membuat-buat, ambil terus cepat submit bidan tu. Dia datang-datang, saya tanya apa yang keluar. Cakap ada benda tu. Dia cakap peranakan terkeluar. Bahaya betul kau Ma. Itulah kalau ikutkan kita pergi hospital terus kena tau. Kena potong Kena. Tapi oleh sebab Ma, Alhamdulillah, mungkin sebab Allah tolong. Nenek bidan tu dia memang sangat spesialis. Dia memang pandai di bidang kampung. Dia baca kita orang punya bahasa kan. So dia ambil air, dia ambil air tawar. Lepas tu air tawar-tawar ni, masa dia ada letak benda kat dalam tu. Lepas tu dia baca sambil dia pegang perut Ma, dia baca, dia uduk-uduk atas semua tu kan. Lepas tu Ma pucat, dia tak boleh nak bergerak langsung. So dia bagi minum. Okay, minum tu. Lepas minum tu dalam selang berapa minit tu muka okey balik. Macam kita bercahaya balik. So percaya sangat dengan bidang kampung ni. So macam okey lah, Alhamdulillah. Tapi darah tu dia tak berhenti. Tak berhenti? Darah tu dia tak berhenti. Keep on. Lepas tu nenek cuma cakap berehat, duduk, letak benda panas dekat sini. Okay, kita letak benda tu lah. Bertungku tu, dorang semua tolong. Tapi Ma tak boleh tahan perasaan tu. Baby blues Ma kuat. Semua punya perasaan nak mati tu kuat. Mak asyik menangis je. Cakap aku dah nak mati dia ni, anak aku masih baby. Macam mana ni? Cakap. Dengar ni pengakuannya, berceritanya memang sangat-sangat teruklah keadaannya. Kalau fikir balik tu, time tu pun rasa macam ngilu sangat. Kakak-kakak ipar semua tahu, kakak semua experience, orang pun nangis tengok pasal macam darah membuak-buak macam tu. Darah tu mengalir macam air paip. Berapa lama darah keluar banyak macam tu? 2 hari. 2 hari ya? Sempat masuk hospital Kak. Nasib baik kau kan tidak boleh mati betul Kak Ija cakap. 2 hari Kak. Sebab dah petang tu, Ma tak tahan sangat kan. Perasaan baby blues tu terlampau kuat. Langsung Ma cakap dengan diorang, Ma nak pergi hospital lah, cakap takut anak apa-apa, takut Ma mati ke kan. Okey lah, masuk hospital ingatkan masuk darah kan. Tapi Alhamdulillah tak masuk darah. Lepas tu diorang tanya apa yang keluar semua tu kan. Apa yang keluar, Ma bagi tahu. Diorang scan, masuk hujung itik tu, ya Allah menyesal aku letak. Cakap. Sebab jahitan kita tu belum baik lagi. Diorang dah masuk macam-macam kan. Tapi diorang scan, akak tahu yang sangat-sangat ajaib, rahim tu dikembali kepada asal. Sebab Kak Ija cerita lah ya pasal perbidanan perbidanan tu. Perbidanan ni sebenarnya satu pengalaman yang special sebenarnya. Kalau bidan dulu-dulu, kita cerita pasal bidan dulu sebab Kak Ija pun pernah tengok macam Ma cakap orang tua-tua kan. Diorang boleh buat. Diorang boleh buat. Diorang boleh baca kan. Diorang ada kan. Bentan tu pun boleh hilang kalau diorang baca. Betul. Ma 10 kali bentan, 10 kali bidan naik rumah, 10 kali hilang. Bentan 10 kali? 10 kali. Kenapa kau bentan? Kenapa Ma bentan? Sorry, kenapa Ma bentan? Maybe sebab memang punya baby blues.
Oh, Mal punya baby blues tu ya. Baby blues tu rasa macam mana, Mal? Cuba cerita dekat dia orang. Baby blues tu rasa macam perasa nak mati. Rasa macam nak mati. Lepas tu macam air mata tu asyik mengalir, dalam hati tu resah. Tak tahu kenapa. Macam ada benda yang cakap, ya Allah, aku sedih, nanti anak aku mati, macam tu. Macam tu, asyik rasa nak mati je. Rasa nak mati. Padahal orang sekeliling Mak semua okey. Supportive. Kakak ipar, kakak, semua. Adik-beradik Mak semua jenis yang sayang. Diorang semua tolong buat kerja, Mak tak payah buat apa-apa. Semua diorang buat sendiri. Even makanan Mak pun berhidang. Mak makan pun kadang kakak ipar tolong suapkan sebab tahu lemah lepas keluar darah tu lah. Suami jenis supportive, dia tak pernah marah, dia set tanya macam mana rasa badan. Kadang-kadang macam pandang dia macam Mak kosong tau Kak. Fikiran Mak macam kosong. Mak pandang je dia. Okey, macam tu je. Tak ada perasaan Tak ada rasa. perasaan. Dia jadi Mak tak perasan sebenarnya. Lepas bersalin je, masuk ward, Mak nampak anak Mak macam tu pandang. Anak aku macam tu. Anak first? Anak first. Pandang dia macam tu. Okey, tepuk-tepuk. Okey, diam. Tapi tak ada perasaan ambil dia. Tak ada perasaan nak ambil Tak ada perasaan. Sampai kakak ipar semua cakap masa Mak dekat hospital tu, diorang nampak muka Mak blank. Macam diorang bercerita pun Mak pandang je. Apa diorang cakap ni aku pun tak faham. Orang baby menangis pun Mak tutup mata je macam tu. Tak nak pandang sangat. Okey, sampai balik rumah tu, masa tu fikir okey sebab aku penat. Maybe sebab penat kan. Tak ada terfikir sangat. Sampai kat rumah dalam berapa hari tu, macam apa pasal perasaan ni makin meningkat. Kenapa dia macam makin menjadi-jadi. Perasaan nak mati tu makin ada. Cakap, rasa nak mati. Apa pasal aku rasa nak mati ni, cakap. Macam pelik lah Kak perasaan tu. Memang dia sangat-sangat pelik. Tu sebab masa tanya, korang ada baby blues tak? Korang pernah dengar tak? First nampak dari. Tapi Mak buat research tau Kak. Sebab Mak tahu benda ni wujud. So Mak akan buat research benda ni. So, masa tu hari ke-10 Mak kat rumah, Mak tengah baring-baring dalam bilik, menangis orang tak boleh nak stop. Asal menangis ni. Lepas kakak ipar cakap, kenapa buat macam ni? Kenapa? Sampai dia pun nangis sekali. Kau kenapa? Tak tahu. Perasaan tu tak tahu apa ya. Tapi Alhamdulillah Mak tak pernah dengar bisikan tu lagi lah. Alhamdulillah. Bisikan tu tak pernah dengar macam suara bercakap. Tapi Mak pernah baca orang cakap, diorang pernah dengar suara suruh bunuh anak diorang kan. Sebab Mak tak pernah kena macam tu. Sebab setiap kali Mak ada perasaan macam tu, diorang cepat-cepat panggil nenek. Nenek bidan tu. Nenek tu dia dah 60 something tau. So dia datang, dia akan bagi Mak baca. Lepas tu dia orang ada buat petua. Okey, salah satu petua bentan. Petua bentan. Ambil serai. Satu serai tu kan. Tu. So ketuk serai tu, bakar dekat api. Lepas tu bau je. Bentan tu dia boleh hilang. Buat macam tu je. So Mak memang kerja Mak macam tu je lah. Selalu bau serai je. Bau cuba. Tapi oleh sebab baby blues tu terlampau kuat, so susah nak handle. Mak kena sampai sebulan. Baby blues ni ya? Baby blues tu. Sebulan lebih baru dia okey. Macam tu suami cakap, apa drama macam tu. Kadang-kadang dia tak faham. Sebab orang tak faham kan. Saya pun tak tahu nak explain macam tu. Tapi saya ingatkan anak first je lah kena. Tak adalah saya fikir masa anak kedua tu kena lagi. Okey, masa tu buatlah research pasal baby blues. Ada kakak tu siap cakap dia boleh nampak benda merangkak, kan? Jin-jin dia cakap. Dia cakap, ish, apa hal dia sampai macam tu kan. Sebab Mak tak pernah nampak. So, Mak takut juga kan kalau nampak. Nauzubillah zalik. Masa-masa aku melompat kat situ. Tapi okey lah. Masa tu buat research kena macam mana nak atasi baby blues. Okey, Mak buat research pasal tu. Sebab Mak memang ada amalan buat setiap malam. Mama ada baca surah. Mama ada baca surah terpilih lah malam-malam. Sampai sekarang pun dah berapa tahun buat macam tu. Mama baca surah Al-Mulk, Yasin, Waqiah, As-Sajadah dengan Ar-Rahman. Memang baca malam-malam. Macam mana tertidur sekali pun masih terbangun baca juga habiskan. Lepas tu okey, ada kakak tu share experience dia. Dia sampai nampak benda tu kan dalam tu. Mak baca gigi, baca berapa page ditulis kat situ, Mak baca juga. Lepas tu dia cerita, dia boleh hilang dengan Al-Mulk.
Sebab kita baca Al-Mulk tu kita niat zikir harian. Dia baca tu sebab dia jumpa ustazah kan. Ustazah tu suruh dia baca Al-Mulk malam-malam. Tabarakallazi tu. Tabarakallazi. Lepas tu dia baca tu malam-malam. Dia cakap dia punya tu hilang sedikit demi sedikit, perasaan nak mati tu hilang, sampai suami dia pun, dia cerita pula sampai suami dia terpaksa nak halang dia nak bunuh anak dia. Yang tu pula lah, itu yang mati. Kak Ija pun ada jumpa yang macam tu. Ada. Yang sampai baling anak kat dinding pun ada. Dia baca Al-Mulk je. Malam-malam dia buat zikir dengar dia. Bagi mereka-mereka yang ada perasaan down ataupun rasa nak baby blues ataupun rasa tak selesa sangat kan, amalkan baca Al-Mulk. InsyaAllah pelan-pelan kita buat malam-malam. Dia hati boleh tenang. Masa anak kedua mak kena. Okey, mak lupa pasal zikir tu sebab mak fikir, mak kotor kan. So malas nak baca lah. Cakap macam betul ke aku nak baca ni kan. So tapi masa berapa hari kat rumah kena. Kena lagi sedih tu. Kena sedih-sedih tu. Asyik kena. Masa tu yang tu paling teruk. Sebab mak tengok TV menangis, dia cakap pasal aku macam ni asal nak menangis. Lepas tu fikir anak aku dah 2, takkanlah aku mati. Dia memang rasa nak mati je. Rasa nak mati. Ya Allah, dia kena bentan. Dia kalau ini meroyan, dia sejenis meroyan tau. Dia sejenis meroyan. Dia sejenis meroyan. Dia ada meroyan yang kita rasa sedih. Dia nama dia meroyan. Touching pula. Dia touching. Asyik. Padahal orang sekeliling tak ada buat apa-apa pun. Tak ada apa-apa pun. Kita sendiri yang rasa. Suami baik kak, tak ada tekanan. Dia tak pernah tekan pun cakap apa-apa, suruh semua tolong. Semua orang tolong di rumah. Anak pun bukan mal yang pegang. Kakak ipar tu memang sangat baik. Dia memang yang dia yang mandikan, dia buat apa semua. Even mama nak tukar pad pun dia yang tolong. Dia tak pernah beruntung sangat ya. Ya, kakak ipar tu sangat baik. Dia tak pernah lepas daripada pandangan mata lah. So hari ke-7 tu mak kena kan. So mak cakap ingat kakak tu cakap kena baca juga. So mak buat zikir hari yang mak baca tu, mak baca semua. Ni ya Allah, aku baca ni, aku tahu aku tengah kotor tapi aku baca ni untuk perlindungan diri. Aku buat zikir hari. Dari baca tu hilang. Slowly hilang. Sampai memang takut nak tinggal. Tak pernah tinggal, memang baca je. So alhamdulillah lah, baby blues tu boleh diatasi dengan ayat-ayat Quran. InsyaAllah. Baby blues tu boleh diatasi dengan ayat-ayat Quran sebenarnya. Jadi kena tahu macam mana nak menangani. Jangan terlampau terbawa-bawa Mal. Jangan. Sebab mak dulu kalau mak rasa nak menangis je, mak terus panggil. Panggil kakak, suruh cakap lah dengan aku, suruh bawa bercerita. Sebab mak takut mak terlampau layan emosi. So dia akan duduk kat situ, dia layan mak bercerita, dia ubah topik, bagi yang ketawa-ketawa, cakap tengok Ijadin buat apa. So kita boleh tergelak. Time nangis ni boleh gelak. Jadi dia tetap juga menangis tu. Nangis. Gelak-gelak tu dah boleh nangis. Nampak baby blues ni sangat-sangat pelik sebenarnya. Pelik. Ini dah kira bukan pasal baby blues dah ni Mal. Kau ni dah ada macam meroyan. Ni dah orang tua-tua panggil meroyan. Nasib baik juga korang ada bidan kampung kan? Ada bidan kampung tu. Kalau orang yang di kampung-kampung, dia memang bertuah sikit. Bertuah sikit lah sebab ada bidan kampung yang pandai-pandai boleh buat air. Sebab minum ubat pun tak hilang juga rasa sakit tu. Dia sakit badan, bentan ni, dia punya sakit tu lain macam. Kan? Kita tak berpeluh. Ma pakai tungku. Ma ada beli satu tungku elektrik tu, macam ayah pakai, Serajim punya tu. Dia panas tau kak. Kalau kita duduk tu kita akan berpeluh. Tapi kalau kau tengah bentan, peluh satu pun tak keluar. Kalau tengah bentan ni betul-betul punya bentan. Sebab mungkin sebab peranakan tu dah terkeluar hari tu kan. Sejuk dia menggigil-gigil. Tak payah peranakan terkeluar, mak berapa kali dah eksperimental, dia punya sejuk tu menggigil. Memang menggigil sejuk dia. Lepas tu dia sakit dari dalam kulit tu. Maksud kita selimut pun tak hilang sebab dia dari dalam. Dia dari dalam kan, dia bukan daripada luar, betul. Dia dari dalam. So mak memang kenal sangat perasaan tu. Sebab macam cakap lah berapa kali. Anak second kena sekali je lah. Sebab mam naik rumah, nampak panjat orang tangga lah. Panjat tangga tu, mak duduk tengah rehat sebenarnya. Mak nampak diorang tengah minum ais. Kau pun minum ais? Pergi minum ais. Sebab minum ais, itulah kata jangan minum ais kan? Naik tangga.
panas sangat minum ais tu. Tanpa sedar benda tu dia sekejap je naik. Sekejap je jadi. Sekejap je jadi. Menggigil, tapi masa tu nenek bidan tu dia tak ada, dia jalan. So kena tahan sampai malam lah, tahan sakit tu. Siap diorang semua selimut bagi sabar kan, sebab sakit cucuk-cucuk dah. Berbaring semua, tak boleh nak tidur. Sakit dia tu punya entahlah kat masa tu yang paling lama sikit lah, sebab nenek bidan tu tak ada kat rumah pula time tu. So malam tu baru jumpa nenek kan. Okay, dia datang, dia terus buat ni. Yang serai tu pun tak berkesan sebab mungkin makan. Sebab masuk dalam dalam badan. Dia bukan bentan makan lain dengan bentan gerak. Dia bau panggil lain. Yang dia bagi bau ni Untuk adalah luaran. untuk luaran, aromaterapi, maknanya kita punya aura. Tahu. Untuk rawat itu aura. Itu senang sikit hilang. Senang sikit. Tapi yang makan kalau ni yang kan, susah sikit. kalau makan nasi sejuk ataupun minum air sejuk, dia punya macam tu. Air sejuk tu je. Air tu bukannya ada ais pun, dia sejuk je. Tu badan lain-lain tak sama. Kan betul. Ada Macam orang dia tahan je. Kakak saya dia minum, makan pisang goreng ke apa, tak ada apa. Tapi kalau saya tak boleh. Tu sebab betul. saya cakap badan semua orang tak sama. Masa panggil nenek bidan tu, minum air tawar baru hilang. Barulah berpeluh dengan sangat banyak macam tu. Tapi memang kalau pantang sebenarnya kita daripada based on experience, memang kena jaga betul-betul. Sampai sekarang saya paling takut antara proses beranak, bersalin semua satu je, pantang. Sebab tak tahan nak fikir daripada hari first sampai 44 hari tu, memang sangat takut. Tapi masa pantang dengan akak punya herba tu, tu sebab saya cakap saya kena sekali je bentan tu. Yang masa saya naik dari hospital pergi atas rumah tu je lah. Lepas tu saya minum air konsisten. Saya ambil tu hari keempat misi naik rumah, rahim dah kecut. Rahim kecut cepat. Sebab minum sepan kederang. Minum sepan dengan bertungku kan. Dia memang sangat cepat kecut. Tu misi semua terkejut. Apa hal? Rahim kau dah kecut ni 4 hari je. Kau minum apa ni? Cakap adalah. Cakap macam tu. Masa tu kita nak borak pun tak larat. Tak larat kan, memang jenis badan lemak. Tapi memang suka pakai param, pakai pilis. So sebab benda tu panas-panas. So, kalau kita pakai tu rasa macam best sangat perasaan. Rasa macam okey. Rasa tenang, bau tenang kan. Lepas tu dengan baca Al-Mulk lagi. So baby blues tu dia tak ada. Dia kena yang hari ketujuh tu saja. Lepas tu dah start baca, lepas tu pakai semua ikut aturan berpantang tu, duduk tak pernah kena. Tapi anak pertama banyak kali sampai ke 30 hari pun saya masih kena bentan. Ya? Saya langgar benda sikit pun kena. Langgar benda sikit kena. Kena. Badan memang tak kuat betul Mal. Jadi sekarang apa Mal rasa? Beza antara dulu berpantang anak pertama, berpantang anak kedua, minum herba, sekarang banyak beza. Kak Ija panggil dia sebab apa? Sebab dia antara pengguna herba Kak Ija yang paling banyak. Dia selalu order. Dia selalu konsisten belum jadi minum. Ejen pun dah order kan. Dulu dia tak jadi ejen. Lepas tu sebab dia selalu sangat nak minum saja, Kak Ija pun kata, Mak, kau jadi ejen lah sebab kau selalu sangat minum. Konsisten. Memang konsisten. Sebab dia beza yang sangat banyak. Masa anak first, Mak tak berpantang dengan herba Kak. Just minum pil-pil, apa semua jamu dekat luar, jamu nenek lah, apalah. Dia tak ada kesan. Kalau tengah duduk macam ni, nak bangun tu, sakit dekat bahagian punggung kita ni, dekat kaki semua rasa lemah. So, kalau bangun tu kena tunggu sekejap baru boleh jalan balik. Sakit kat situ, sakit urat, sakit badan, nak solat subuh pun susah. Cakap apa salah aku macam nenek dan sekarang ni. Betul-betul jadi macam nenek. Betul-betul jadi nenek. Serius, memang jadi macam nenek. Sakit badan tu dengan badan kita berat berlebihan, tak mau turun-turun Kak. Hari tu berat badan 73, nak turun dapat balik. Masa tu nak dapat 59, anak saya setahun lebih baru dapat 59. Berat tu sangat susah. Itu pun dapat 59 tu sebab hari-hari petang-petang nak kena exercise dengan dorang. Kena bawa dorang pergi taman, tak boleh makan malam. Kena diet lah. Kena diet, tak boleh makan malam sebab badan berat. Dah lah kita sakit badan berat lagi. Macam mana nak turun? Lama sangat, susah. Jenis kita kena aktifkan badan lah untuk turun. Tapi kalau anak yang kedua ni berat 73 juga. Saya turun 59, habis pantang terus turun. Sampai kawan-kawan suami jumpa dekat klinik. Cepat kau kecut. Cakap,
kecut. Cakap, muka badan semua kan hari tu kembang. Oh yelah kak, adalah cakap buat ni berpantang dengan betul-betul lah kali ni cakap. Cepatlah kau kecut sekarang ni. 59. Lepas habis pantang. Habis pantang. Banyaklah penurunannya tu ya. Banyak Maknanya sangat. memang ikut betul lah aturan berpantang, aturan yang Kak Ija bagi tu. Yep, memang betul-betul buat. Susah tak nak buat? Memanglah susah, tapi kalau kita fikir nak sihat, dia jadi mudah. Kalau sebenarnya kita tak fikir nak jadi sihat kan, kita rasa macam malas ni nak minum, malas ni nak Ma tak bengkung tau. Ma satu yang kelemahan ni, bengkung tu. Ma tak boleh nak pakai. Jadi cepat rimas yang tu. Tapi kalau bertungku, minum semua tu malah ada ambil. Walaupun tak bengkung, turun banyak berat juga. Korang tengoklah tu. Walaupun tak bengkung. Tak bengkung. Malas sangat. Sebab anak ni kan, suka duduk macam tu. Kalau bengkung rasa macam tak boleh dia bergerak. Itu perasaan rimas. Mungkin sebab dia efek daripada yang tu juga perasaan mal. Sebab kalau mal cepat rimas, baby blues tu dia cepat naik. So mak kena bagi relax saja. Bagi relax perasaan, tak cepat rasa macam tertekan, ada benda-benda. Benda tu tak boleh. So macam tak berbengkung lah, tapi minum herbal, air periuk tu minum sampai satu jug tu memang habis. Setiap hari kena minum kan. So minum semua tu. Sebab tungku paling penting lah. Kan, tungku tu penting kan. Bagi kita berpeluh dari dalam. Kan. So dia cepat sangat turun. Dah turun 59, nasib baik continue susuk perut. Makan susuk perut pula. Susuk perut, okey lah. Experience Ma pula, susuk perut. Ma tak berbengkung. So perut kita dia besar, dia lain sikit kan. Dekat atas ni dia macam keras, kembung, dia kembung, macam ada benda kembung kat dalam tu kan. Macam sebab cakap belly ring nama dia tu. Macam cakap otot kita tu dia tak turun. Dia tak mau turun. Tapi susuk perut dia boleh ni. Dia boleh kecutkan dalaman tu. Ya. Kat sini semua dia jadi slim balik. Cuba kau pegang kat sini. Betul. Susuk perut. Baru botol kedua tu. Kau dah makan botol kedua dah ni. Tak sabar nak botol ketiga. Perut tu dia boleh kecut. Otot-otot perut tu lah. Otot-otot, yes. Bukan nak cerita pasal produk nak jual tak. Tapi ini memang betul-betul terjadi. Yang Mal rasakan lah. Sampai macam-macam bawah rumah Mal semua yang order bukan yang daripada online, kebanyakannya makcik-makcik yang nampak Mal. Yang biasa tengok Mal saja. Yang biasa nampak. Okey, kenapa boleh kurus macam ni? Hari tu 59 kan. Mal masa botol pertama tu dia turun kepada 54. Sekarang? Yelah sekarang. 54. Sampai sekarang 54. Sekarang susah sikit. Ma masih kok makan manis-manis. Kan. Tak boleh nak ni sebab Ma menyusu. Lapar. Lapar dia tu lain macam. Nasi tak cukup. Dia kena makan something sweet. Badan Ma punya jenis lah pula. Macam Kak Ija lah. Kak Ija pun suka benda yang sweet. Kak Ija memang suka benda yang sweet. Bangun pagi-pagi nak kena cari kuih muih. Kan? Dengan nasi lemaknya lagi. Jadi makan tak payah nak jaga tapi turun. Makan tak payah jaga. Konsisten kalau macam sekarang ni Mbak punya berat. Kadang dia turun 53, kadang 54. So kalau kita jaga sikit lagi makan tu, orang cakap macam jaga sikit lagi, kurangkan sikit ambil sweet, makan malam tu kurangkan sikit, makan siang tu ambil suku-suku separuh, tak tahulah turun macam mana kan. Ni tak ada lagi. Tak ada, belum lagi. Cakap tunggulah. Tunggu dulu ya. Yang penting sekarang badan dah ringan. Jadi rasa sehat lah maknanya. Yang penting sehat. Kak Ija risau kau punya sebab Mal cakap tumpah darah, baby blues, sakit-sakit badan. Sakit badan sekarang tak ada lagi ya. Dah tak ada experience sakit badan yang macam teruk dekat bahu tu. Sekat kita penat layan anak tu memanglah normal. Tapi kalau dah rehat tu alhamdulillah dah okey. Tapi kalau yang kita tak berpantang, dia punya sakit lain macam. Dia mencucuk-cucuk. Dia sakit dia tu macam yang kau punya tangan ni macam patah tau. Macam yang kau boleh ambil tangan tu pasang balik macam tu. Teruk betul rasanya tu. Ya, sebab sekarang Mak tengok adik ipar pula, adik sepupu tengah berpantang. Mak tanya dia, sebab dia sekarang nak keempat, cakap Abi, apa perasaan dia berpantang dengan tak. Dia pun tak pantang tu Kak, anak first sampai ketiga. So dia ceritalah memang sangat sakit. Dia cakap badan dia semua penat. Badan dia semua sakit. Dia pun baru masuk 3 series. So dia cakap dia punya penat tu lain macam.
Dia punya kaki, lutut dia baru 30 lebih, baru 31 lah, umur dia 30. Dia punya lutut tu, dia punya tempurung tu dia dah start rasa sakit. Tu cakap, Abi kau dah jadi tua-tua. So dia sekarang memang tengah ambil, dia tengah pakai siakap. Dia nak experience macam mana, cakap ambil. Bagi dia rasa Bagi dia rasa. Konsisten insya-Allah boleh jadi. Mak rasa yakin lah. Yakin. Mak yakin sangat. Yakin sangat lah. Okay. Sebab tu dengan perkongsian daripada Mak pasal baby blues dia, pasal tumpah darah, macam-macam dia tempuh ni. Jadi kita nak kongsi supaya orang lebih berjaga-jaga, Mak. Supaya berjaga-jaga, lebih berjaga-jaga. Kena tahu yang ada badan berbeza-beza kan. Ada orang makan tu tak ada apa-apa. Tapi ada orang bila buat macam ni dia jadi teruk. Jadi sebab tu yang kita tetapkan berpantang tu supaya nak elak jadi macam Mal. Nak elak, kita tak tahu kalau badan kita badan ni kita jenis lemak. Kita tak tahu kalau orang yang jenis tak ada apa-apa tu alhamdulillah lah kan. Macam kakak saya, dia sebab kita orang masa pregnant, dia bersalin awal sikit lah, sebulan lebih je. Lepas tu baru mak bersalin. Dia tak ada. Dia tak ada masalah dia kan? Dia tak ada masalah. Cuma dia masa sebulan tu, dia pergi cuci kain pakai tangan. So sekarang dia experience yang sakit tangan macam cucu. Macam tangan dia rasa kebas. Yang itu bentan lah. Bentan yang akan berlarutan kalau tak berubat. Sampai sekarang dia rasa. Itu bentan yang berlarutan kan, kalau tak berubat. Nenek bidan tu cakap sebab kau main air. Kan? Main air kat tangan. Cakap jangan main air. Kalau main air kat tangan kita rasa kebas-kebas. Yang tu je lah dia experience. Yang lain tu tak berapa. Cuma dia memang sakit badan jugalah. Dia tak berpantang sangat kan. Hari tu tak ada minum herbal. So kita orang, dia lambat sikit dari Mal. So dia tak dapat herbal. Cuma dia sekarang dia continue minum-minum yang macam ubat periuk. So dia boleh atasi dia punya sakit badan sikit-sikit lah. Cuma dia sekarang tengah pregnant. So nanti dia nak rawat badan dia. Jadi kalau mereka-mereka yang ada masalah dulu, kita kadang-kadang kita tak tahu orang tak tahu, tak ada pendedahan, jadi tak berpantang kan. Jadi masih tak terlambat kan. Tak terlambat nak berubat lagi. Okey. Okey, apa last Ma nak pesan dekat adik-adik yang live dengan kita hari ni, Ma? Kena bagi malam. Orang selalu cakap pantang itu karut kan, macam terlampau outdated semua, tak betul. Sebab masa anak pertama sama mindset tu sama. Tipu lah, boleh ke, ya ke, boleh ni. Sebab kakak ipar dia muda dari Mal, dia nama saja kakak tapi dia muda, dia tak ada berpantang. Tapi dia pregnant, orang cakap awal 20-an. So dia punya badan tu, dia punya ketahanan tu kuat. So dia tak berpantang sangat. Cuma dia tak ada makan akar kayu, cuma dia jaga makan lah. Tapi dia pun ada juga pesan, jangan minum ni, minum tu. Tapi kita orang jenis, alah kau ni karut lah. So dah kena dekat badan sendiri, barulah rasa. Sebelum kena memang tutup mata je lah. Dah kena baru mata terbuka. Baru buat research apa itu pantang, kenapa jadi. Padahal memang keluarga Ma dari sebelah nenek lelaki dengan sebelah mak perempuan kan, dua bidan. Tapi kita orang tak membesar dengan dia orang. So just calling dari Sabah kan. So dia orang cakap itu pun sekarang ni mak berpantang seorang-seorang, mak dah tak ada. So tak ada orang yang boleh halang. So tak ada orang yang boleh cakap kau jangan ambil ni. Kalau arwah mak tu ada, maybe tak boleh kot. Kita tak boleh main-main lah. Sebab kakak ipar saya dia experience berpantang dengan mak saya. Dia sempat pantang dengan mak. So mak banyak halang dia, jangan ambil jangan tu, jaga badan, duduk saja. Kalau kita orang tak sempat. Mak meninggal sebelum mak kahwin lagi. So orang cakap kita lebih kepada sendirilah, pantang sendiri, jaga badan sendiri. Tapi kalau kita tak cari ubat, kita takkan dapat rasa kan Kak. Beza dia. Beza dia tu memang lain. Mak tak naklah juga umur dah 40 ke macam betul-betul jadi makcik macam tu. Kan? Korang jangan nanti baru umur 40 dah jadi makcik. Mak suka tengok perempuan berkejaya yang badan masih okey. Kan? Even tu dia tak ada dah kurus sangat,
Tapi orang cakap masih boleh ke sana ke sini kan. Macam kita Dia sebenarnya yang penting tu sihat. sihat. Kita rasa badan kita bertenaga kan makan. Kurus itu nombor 2. First memang sihat. Badan Betul. tu tak rasa sakit, bangun subuh tu Selesa. Orang lain nak bangun pagi pukul 7 pun tak boleh bangun lagi. Itu dah experience pukul 5 dah boleh celik mata dah. Sebab pukul apa? 5. Dulu kan Mak pun sangat cemburu tau Kak. Tengok kenapa diorang boleh bangun subuh tu pukul 5 sebelum subuh dah boleh bangun. Sebelum azan dah boleh bangun. Masa tu fikir juga apa hal aku macam ni. Sekarang alhamdulillah dah boleh dah. Boleh Boleh. Bangun sebelum subuh. Maknanya kita ni Kak Ija sebenarnya memang niat macam tu. Kak Ija Ramu Herba ni berhenti kerja buat herba ni. Sanggup berhenti kerja nak bantu adik-adik yang kat luar sana. Bagi jadi lebih sihat. Kalau dapat membantu daripada segi meningkatkan takwa, meningkatkan amalan tu lagilah sangat-sangat bagus kan. Petang, malam tu kita boleh dating dengan Allah. Itu sangat-sangat best. Subuh pun boleh dating, baca-baca sikit. Even though tak banyak sebab ada anak kecil, baca sikit dah merengek. Tetapi tak apa, yang penting ada kan Kak, daripada tak ada langsung. Betul. Experience tu sangat penting. Betul. Okay, jadi kita banyak dah ambil masa diorang ni. Sekian dulu daripada kami, Kak Ija dan Mar. Nanti kita akan tag dia punya Facebook. Kalau siapa-siapa yang nak dapatkan yang di kawasan Kelang. Ni, yang nak consultation ataupun nak pertanyaan, nak bercerita, nak tanya pasal baby blues ke, nak tanya pasal baby blues, apa perasaan Bentan itu, macam mana boleh terjadi, boleh je. Kita tak jual produk pun kita boleh consultant. Boleh cerita. Kalau nak kongsi, nak tanya Kak Mal, nak dapatkan produk pun tak apa, boleh dapatkan daripada Kak Mal juga sebab dia authorized Kak Ija punya agent. Kat Shopee pun kita ada jual. Kat Shopee pun dia ada jual, jadi boleh dapatkan dari Kak Mal. Jadi sekian dulu dia punya, sebab dia selalu sangat ambil, dia punya percaya tu, dia punya faham tu lebih Kak Mal. Selalu sangat minum. Sampai sekarang minum. Sampai sekarang minum dia nak bagi dia punya badan tu sihat. Mungkin sebab Ma punya badan tu lebih lemah kan. Lemah. So kena konsisten. Tapi sekarang dia tak cakap hari-hari kita ambil. Kan, tak perlu hari-hari. Ma sekarang konsisten satu je, susuk perut je malam-malam. Yang lain tu 2-3 hari sekali baru ambil. Sebab apa dia pun dah lama tak ambil. Sekarang sari rapat dengan Majakani je lah. Majun pun tak ambil. Hari tu Majun dah last 2 bulan dah. Dia bukan kena makan ubat hari-hari. Dia kalau kita rasa sihat dah sudah kan. Dah okey dah. Tak ada masalah InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Jadi sekian dulu daripada Kak Ija hari ni. Kita jumpa lagi insyaAllah nanti dengan perkongsian yang lain. Terima kasih Ma sebab sudi menerima jemputan Kak Ija hari ni. Terima kasih sebab sudi datang Kelang jauh-jauh kat sini tu. Nak datang jumpa Ma ni, okey. Sekian dulu daripada Kak Ija. Assalamualaikum. Bye.